Pakcik, makcik, Otok Arung, Datuk Nenek, anak-anak muda yang cerdik pandai di luar sana. Saya hari ini ingin membuat pengumuman tergempar. Rahsia sulit percaturan politik Malaysia. Untuk makluman seluruh dunia. Untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia. Tidak lama lagi kita akan menyaksikan pilihan raya Johor diadakan bagi tahun 2022. Tidak lama lagi kita juga akan menyaksikan pilihan raya umum ke-15 secara mengejut bagi tahun 2022 juga. Maka saya mahu tanya, wahai bangsa Johor yang hebat dan cerdik pandai, adakah anda semua sudah bersedia? Pakcik, makcik, Otok Arun, Datuk Nenek, anak-anak muda bangsa Johor yang amat saya sayangi kerana Allah. Ya, adakah berpuluh-puluh juta rakyat sudah bersedia untuk keluar mengundi PRU 15? Saya sebagai kingmaker dalam percaturan kuasa ini, saya ingin menyeru dan mengingatkan rakyat Malaysia yang amat saya sayangi di tanah Melayu, tanah Malaysia demokrasi ini. Tolong bersedia secara fizikal, secara mental, secara rohaniah, kerana pilihan raya Johor dan PRU 15 akan kita adakan secara besar-besaran bagi tahun 2022. Percaya ataupun tidak, suka ataupun tidak, setuju ataupun tidak, anda sokong mana-mana parti politik pun, saya ingin mengisytiharkan secara rasmi, tak lama lagi kita pilihan raya Johor dan PRU 15. Anwar, Lim Guan Mat Sabu, PKR, DAP dan Amanah. Saya tahu kamu belum bersedia untuk menghadapi pilihan raya Johor. Saya tahu YB, PKR, DAP dan Amanah sudah koyak mental, damage emotional, sudah tertekan untuk menghadapi pilihan raya Johor dan PRU 15. Itulah selama ini Pakatan Harapan jadi kerajaan di Putrajaya 22 bulan. Selama ini Pakatan Harapan menjadi kerajaan di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Sangat sombong, sangat temberang, bongkak, tinggi diri di hadapan kingmaker, pencatur utama kuasa dalam real politik Malaysia. Saya terus terang, pakcik, makcik, Otok Arung, selama 22 bulan Pakatan Harapan memerintah di Putrajaya, rakyat tidak dibela, rakyat ditipu, dikencing-hancing. Pakatan Harapan janji nak mansuhkan tol, sampai tumbang Pakatan Harapan, tol itu tidak dimansuhkan. Pakatan Harapan berjanji untuk turunkan harga petrol dan diesel RM1.50 1 liter. Janji nak bagi subsidi petrol dan diesel kepada rakyat. Sampai tumbang Pakatan Harapan di Putrajaya tahun 2020 lalu. Janji itu hanyalah janji palsu, kencing-hancing yang tidak boleh dilupakan oleh rakyat. Pakatan Harapan 22 bulan berjanji di Putrajaya, mahu memberikan hak kepada rakyat Sabah, rakyat Sarawak, hak petroleum kepada negeri-negeri pengeluar minyak, petroleum dan gas asli. Sampai sekarang Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, negeri-negeri pengeluar minyak tak dapat royalti minyak 25%. Sampai Pakatan Harapan tumbang sekelip mata secara mengejut di Putrajaya tahun 2020 lalu. Inilah karma dalam real politik. Inilah balasan cash daripada Allah. Sampai sekarang YB ahli parlimen, ahli DUN Pakatan Harapan
Kita tak nampak batang hidung mereka turun padang membantu dan menolong rakyat pengundi Pakatan Harapan sendiri. Maka akhirnya pilihan raya Johor dan PRU15 adalah jawapan terbaik untuk kita rakyat dan pengundi-pengundi di negara demokrasi ini mengajar YB penipu dalam Pakatan Harapan, YB yang malas turun padang dalam PKR, DAP dan Amanah, yang sangat takut kalah dalam pilihan raya Johor dan PRU15 nanti. Ini bukan cobaan, ini memang real. Ini memang betul-betul akan berlaku. Cepat atau lambat, sama ada selepas Tahun Baru Cina kita buat pilihan raya Johor atau selepas Hari Raya Aidilfitri kita buat PRU15. Semua parti politik, semua ahli politik perlu bersedia dengan satu percaturan real politik yang cukup tergempar, yang cukup meletup dalam sejarah demokrasi berparlimen Malaysia dan sejarah sistem raja berperlembagaan Malaysia. Saya dengan rasa rendah diri ingin menyatakan di hadapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, parti bersetuju jika Sultan Johor membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor tidak lama lagi demi kestabilan pemerintahan Kerajaan Negeri Johor, demi mengukuhkan demokrasi pemerintahan Kerajaan Negeri Johor. Kerana hari ini kerajaan perlukan sokongan majoriti yang lebih daripada satu kerusi DUN di Johor. Ini penting bagi pengukuhan sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan Malaysia. Ada seorang YB adun di Johor, blok kerajaan yang baru-baru ini meninggal dunia dan kerusi DUN itu kosong. Maka jawapan untuk ketidakstabilan kerajaan di Johor adalah pilihan raya negeri Johor. Siapa yang menang? DAP, PKR dan Amanah menyatakan UMNO paling teringin nak buat pilihan raya Johor. Itu tidak ada masalah kerana negara Malaysia adalah negara demokrasi. Sememangnya UMNO Bersatu Perikatan Nasional PAS antara gabungan yang mempunyai prospek besar untuk menang 2/3 majoriti dalam pilihan raya Johor nanti. Sebab itu PKR, DAP dan Amanah takut jika Sultan Johor membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor. Tetapi saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai kingmaker dalam percaturan real politik dunia akhir zaman ini, saya yakin dengan kebijaksanaan Sultan Johor yang pasti dan pasti membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor demi kestabilan kerajaan Sultan Johor di negeri Johor tersebut. Sememangnya YB Pakatan Harapan yang malas turun padang sampai sekarang akan dihukum oleh pengundi-pengundi Melayu, pengundi Cina, pengundi India, pengundi bangsa lain di negeri Johor. Sememangnya bangsa Johor sudah malas nak undi Pakatan Harapan kerana sia-sia. Semua YB-nya dah tak boleh pakai pakcik-makcik Oto Arung. Ini adalah fakta. Sebab itu DAP, PKR dan Amanah takut jika UMNO BN Bersatu Perikatan Nasional dan PAS menang besar dalam pilihan raya Johor. Di Sabah, Parti Bersatu Gabungan Rakyat Sabah Perikatan Nasional dan UMNO BN Parti PBS, Parti STAR sangat-sangat kuat jika PRU15 diadakan tak lama lagi. Di Sarawak, gabungan Parti Sarawak kekal mendominasi 2/3 majoriti kerusi DUN. Malah kerusi parlimen boleh dimenangi dengan sangat-sangat banyak oleh Parti Gabungan Rakyat Sarawak pada PRU15 nanti. Di tanah Melayu, di tanah Malaya, untuk makluman, Anwar
Lim Kit Siang, Mat Sabu dan semua parti politik pembangkang. UMNO, BN, PAS, Parti Bersatu Perikatan Nasional sangat-sangat kuat dan menjadi favourite untuk menang PRU 15 di tanah Melayu. Sememangnya, inilah kebenaran yang terlalu pahit untuk didengar, untuk ditonton oleh semua parti pembangkang. Sebab itu, pilihan raya Johor dan PRU 15 ini, UMNO, BN, Perikatan Nasional, PAS, Gabungan Rakyat Sabah, Gabungan Rakyat Sarawak mempunyai kelebihan besar berbanding Pakatan Harapan dan parti-parti pembangkang lain. Sememangnya, dalam keadaan sentimen politik hari ini, pengundi-pengundi Pakatan Harapan yang tidak mahu keluar mengundi pada mana-mana pilihan raya lagi, ini punca utama kekalahan Pakatan Harapan di seluruh negara Malaysia bersama parti pembangkang lain. Sememangnya pengundi Pakatan Harapan pada PRU 14 lalu yang sangat ramai keluar mengundi, berdasarkan ramalan saya sebagai kingmaker, lebih 50% pengundi Pakatan Harapan tak akan keluar untuk mengundi PKR, DAP dan Amanah pada pilihan raya Johor dan PRU 15 nanti. Sememangnya, Pakatan Harapan takut jika 100% pengundi UMNO, BN, pengundi Perikatan Nasional, pengundi PAS, pengundi Gabungan Rakyat Sabah, Gabungan Rakyat Sarawak akan keluar mengundi pada PRU 15 pada pilihan raya Johor nanti. Sememangnya ini yang menyebabkan Anwar, Lim Guan Em, Mat Sabu, PKR, DAP dan Amanah tak boleh tidur malam, pakcik-makcik Oto Arum. Silap-silap pengundi Pakatan Harapan akan undi UMNO, BN semula. Pengundi Pakatan Harapan akan undi parti PAS semula. Pengundi Pakatan Harapan, pengundi parti pembangkang akan mengundi Parti Gabungan Rakyat Sabah, Rakyat Sarawak pada PRU 15 nanti yang akan diadakan tidak lama lagi. Oleh hal demikian, saya menyeru kepada tangan-tangan gaib politik dalam negara Malaysia. Tahun 2022 adalah tahun terbaik untuk mengajar parti-parti pembangkang bahawa rakyat boleh menghukum mereka kerana mereka sudah menipu manifesto PRU 14. Rakyat berani untuk memberi second chance kepada UMNO, BN. Untuk makluman seluruh dunia, untuk makluman pencatur-pencatur kuasa tangan-tangan gaib politik yang berurusan dengan saya di sini. Saya terus terang, kami rakyat akan menyokong Pak Mail untuk menjadi Perdana Menteri lagi selepas PRU 15 jika kerajaan Pak Mail meluluskan RM10,000 duit KWSP one off untuk rakyat. Jika Pak Mail nak jadi Perdana Menteri selepas PRU 15, saya boleh beri political endorsement dalam kempen PRU 15 dengan syarat RM10,000 duit KWSP rakyat itu perlu diluluskan. Maka, jika rakyat memberi second chance, peluang kedua kepada UMNO, BN untuk kembali mendominasi pemerintahan kerajaan Malaysia, kerajaan Johor, maka inilah yang akan menjadi klimaks kehancuran Pakatan Harapan yang sudah tidak laku, yang sudah tidak relevan, yang sudah tidak dipercayai oleh majoriti puluhan juta pengundi. Anak-anak muda, belia, orang tua, warga emas kecewa dengan Pakatan Harapan, dengan parti pembangkang hari ini. Berpecah belah. Anwar hanya memperjuangkan agenda peribadinya untuk dapat jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Maka jika UMNO, BN menang pilihan raya Johor dan PRU 15 bersama Bersatu Perikatan Nasional dan PAS, bersama Gabungan Rakyat Sabah, Gabungan Rakyat Sarawak, berdasarkan maklumat sulit, Anwar Ibrahim memang tidak akan jadi Perdana Menteri ke-10, memang tak akan jadi Perdana Menteri sampai kiamat. Maka akhir sekali, saya tidak terkejut
jika hegemoni kuasa UMNO BN akan kembali mengukuh dalam sistem real politik Malaysia. Malay Polity, Ketuanan Melayu masih relevan. 99.99% pengundi Melayu di tanah Melayu di Malaya sangat sayangkan UMNO BN. Di Sabah, 50% pengundi Bumiputera masih setia dan sayang kepada UMNO BN, dan 50% lagi pengundi Sabah menyokong Gabungan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Perikatan Nasional Sabah, serta parti-parti tempatan Sabah, PBS, STAR. Di Sarawak, pengundi Bumiputera, pengundi Cina, pengundi India bangsa lain di Sarawak menyokong Parti Abdul Taib Mahmud yang dijenamakan baru sebagai Gabungan Rakyat Sarawak. Maka inilah real politik yang saya gambarkan. Sekarang anda semua sudah tahu siapa kingmaker dalam percaturan real politik Malaysia bagi tahun 2022. Ya, Anwar, Pakatan Harapan yang sombong temberang bongkak di depan saya selama ini. Kamu menipu orang Cina, kamu tipu orang India, kamu tipu orang Melayu, kamu tipu orang Sabahan, orang Sarawakian pada PRU 14 lalu. Maka saya sebagai kingmaker ingin menyeru semua bangsa untuk bersatu, semua agama untuk bergabung pada PRU 15 yang tak lama lagi diadakan. PRN Johor tak lama lagi dibuat. Kita perlu menghukum pakatan politik yang hanya pandai main wayang, propaganda, pandai main cakap, tipu kencing-hancing kepala rakyat seperti Pakatan Harapan itu. Ini real politik. Kita tidak boleh bersikap atas pagar, bersikap bebas. Kita perlu ada pendirian politik yang jelas. Maka saya sebagai kingmaker dalam politik Malaysia, saya sudah bersedia untuk memberi second chance kepada UMNO BN untuk terus berkuasa di Johor dan Putrajaya serta negeri-negeri yang lain. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, pakcik-makcik Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Kuasa sakti keramat rakyat yang menjadi kingmaker dalam percaturan real politik Malaysia akhir zaman ini. Anwar, Pakatan Harapan, tolong bersedia untuk terkubur dalam pilihan raya Johor dan PRU 15 yang tak lama lagi tangan-tangan rakyat politik Malaysia akan umumkan bagi tahun 2022. Anwar, PKR, DAP dan Amanah, checkmate and masuk perangkap 100 kali bagi tahun 2022. Sekian. Terima kasih rakyat Malaysia.